Assalamualaikum, kembali kita ke Keluar Sekejap bersama saya Syaril dan juga KJ. Kita tadi bercakap tentang Sadiq dan bagaimana beliau diserang oleh laskar-laskar cyber Pakatan Harapan. Tetapi pada masa yang sama, uh, Ketua ataupun Menteri Komunikasi dan Digital yang berhormat Fahmi Fazil, iaitu Ketua Koms lah untuk PH barangkali, kalau kita boleh istilahkan sebegitu, dia pun diserang. Dia pun dikutuk dan dikritik dalam sebuah sesi live TikTok beliau semalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali bersama dengan saya Khairi Jamaluddin. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like. Ada beberapa kritikan dan cemuhan yang datang dalam ruang komentar. Yang menjadi isunya ialah respon yang dikeluarkan oleh Fahmi Fazil sendiri pada waktu live itulah. Kalau saya boleh bacakan, ini adalah ungkapan apa yang dikatakan oleh Fahmi. Semua anda yang masuk dalam live saya dan mengeluarkan kenyataan ini, anda sedang dipantau oleh pihak berkuasa. Jangan marah saya kalau ada panggilan nanti ataupun ada radioka yang singgah di rumah anda. Ya, we are monitoring, behave yourself, ya, haha. Diorang tak tahu sebenarnya Walaun yang masuk, maki hamun dan dia keluarkan kenyataan-kenyataan yang tak patut. So basically, Menteri Komunikasi Fahmi Fazil, dia marahlah apabila ada komen-komen yang tak cantik daripada barangkali Laskar Cyber Perikatan Nasional ataupun itu yang didakwanya dengan istilah Walaun itu yang kita pernah cakap tak berapa kita gemar. Saya nampak KJ ini adalah satu lagi momen ataupun satu lagi episod di mana realiti berada dalam kedudukan kerajaan membawa kepada respon yang berbeza berbanding apabila menjadi pembangkang. Kalau dulu pembangkang, Pakatan Harapan dan juga cyber trooper Pakatan Harapan akan sentiasa bercakap tentang freedom of speech dan sebagainya. Tetapi kalau kita tengok, saya tak nak fokus hanya pada Fahmi Fazil kerana saya rasa KJ, kalau kita lihat di media sosial, yang menekan Fahmi Fazil untuk berlaku keras ni adalah penyokong PH sendiri. Yang cakap dia slow, yang cakap dia lembab, yang cakap dia lambat, seolah-olah mengharapkan. Yeah, but you are supposed to be a leader. You are supposed to lead. Bukan you dengar cakap apa you punya penyokong-penyokong, lepas tu you ikut saja membuta tuli. Leader maksudnya menjadi pemimpin. Memimpin orang, bukan dipimpin oleh penyokong-penyokong yang minta supaya dia buat sesuatu. At least that's what I understand about leadership. No, I agree. In fact, that's one of the reasons why we are where we are. Sometimes we don't want to just follow pada wave ataupun gelombang yang dari bawah dan sebagainya. Kita ada pendirian kita sendiri dan itu juga erti pemimpin untuk balance kedua-dua kan. Tetapi dalam hal ini, I just want to open this discussion because I think we both disagree lah. Kita tidak sokong respon sebegini. Yang saya cuba nak bayangkan supaya kita tidak hanya fokus kepada satu outburst dalam TikTok ni ialah the whole picture for the past 6-7 months is, as you said KJ, one of our earlier episodes, the illiberal tendencies of PH supporters these days. And that is something yang saya fikir perlu dihadam oleh orang yang objektif menyokong Pakatan Harapan ini. Kerana kalau mereka tidak stop this wave of nampak macam illiberal, marah semua orang yang tak sokong kerajaan, marah tak apa. Kemudian mengugut dan mengatakan bahawa sesuatu buruk akan berlaku dan mengatakan siapa yang tak sokong BNPH ni adalah ialah tunggang agama, jual bangsa dan sebagainya. Semua kritikan dan juga tumahan-tumahan sebegini kerana semata-mata tak boleh terima kritikan ataupun pandangan yang tidak positif terhadap PMX ataupun kerajaan. So they have to stop themselves, I think. They have to catch themselves before this gets out of hand, because there will be, akan ada crowd di tengah-tengah, sentris barangkali, yang sebenarnya mesra pada PH. Tetapi kalau perkara ini berterusan, they can choose not to go out and vote for PH. Ya, saya tak tahulah sebab dia maksudnya penyokong-penyokong PH ni, dia tak boleh terima langsung teguran ataupun kritikan. Saya rasa Syaril kurang sikit lah sebab Syaril ni pro PH. Tapi macam saya, berbakul-bakul kritikan yang saya terima setiap kali episod Keluar Sekejap diterbitkan. Tetapi saya tidak berada bersama dengan Syed Saddiq di bucu katil dia, menangis. Saya memilih untuk teruskan kehidupan saya sebab
bagi saya ini adalah sebahagian apabila kita mahu terus terlibat dalam isu-isu semasa dan kita keluarkan podcast kita. Tetapi saya sangat-sangat melihat dan saya sangat-sangat risau bahawa tolerance, kesediaan untuk mereka menerima pandangan-pandangan yang berbeza ini, seperti mana Syaril kata tadi, kritikan tu tak apa, cemohan tu tak apa, ya, kita boleh terima, tak ada masalah. Tetapi bila dia diikuti dengan ugutan, saya rasa itu bukan hanya menyimpang jauh daripada pendirian asal PKR, PH, orang macam Fahmi Fadzil yang sebelum ini menjadi aktivis, sebelum dia jadi politician menjadi aktivis daripada pentas drama yang memperjuangkan kebebasan bersuara, kebebasan artistic freedom dan sebagainya, dan akhirnya telah pun menjadi seorang menteri yang adalah yang kata dia bergurau, tetapi saya kata bagi pandangan saya lah, jangan marah kalau menerima panggilan nanti, kalau radio car ni kereta polis singgah di rumah anda. Saya rasa kita tak boleh bergurau dengan nada tersebut. Siapa nak dengar menteri bergurau dan mengatakan bahawa kalau silap cakap akan ada kereta polis yang akan pergi ke rumah anda? That's not a joke. You are a minister. Menteri yang ada kuasa undang-undang di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia. Bukan menteri biasa ataupun menteri yang tak ada kuasa berkenaan dengan kebebasan bersuara, tetapi menteri yang ada kuasa di bawah undang-undang. Jadi saya rasa ini bukan hanya kenyataan yang saya rasa menyimpang daripada pendirian asal Pakatan Harapan dan juga PKR dan juga Fahmi sendiri, tetapi ini adalah kenyataan yang unbecoming of a minister. Kenyataan yang tidak sepatutnya dikeluarkan oleh seorang menteri. Bagi saya, ada jugalah saya baca pandangan dan juga komen-komen daripada penyokong-penyokong dan juga apologist PH yang menyatakan bahawa beliau hanya sebut ini respons kepada kenyataan-kenyataan 3R yang telah pun komen-komen yang telah ditulis sewaktu beliau melakukan ataupun menjalankan sesi live TikTok. Tapi saya tak nampak banyak sangat pun komen-komen 3R. Komen yang banyak yang kita tengok adalah satu undi untuk Fahmi, adalah satu undi untuk Zahid. Itu yang kita tengok, ya. Tetapi saya tak tengok pun komen-komen 3R. Tapi kalau ada pun komen 3R, maksudnya untuk pendengar komen 3R ni race, royalty and religion lah. Komen-komen yang mengapikan sentimen perkauman, mengapikan sensitiviti agama dan mempersoalkan, mempertikaikan kedudukan raja-raja. Patut dia sebagai menteri kata, kita akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana komen, apa-apa komen yang menyentuh isu yang boleh mencetuskan ketegangan dalam masyarakat berbilang kaum kita. Cukup. Tak payah nak kata, akan ada kereta polis yang akan sampai ke rumah anda. That is the point. Ya, kalau kita nak ambil tindakan yang tegas pun terhadap 3R, dan saya percaya dalam masyarakat seperti dalam Malaysia ni, perlu ada guardrails, perlu ada sedikit sekatan terhadap kebebasan, disebabkan kita berbilang kaum, kita ada sensitiviti agama, kaum, raja-raja dan sebagainya. Tetapi tak adalah sampai tahap mana tak boleh langsung disentuh sampai diugut begitu. Memang benar apa yang perlu dilaksanakan oleh seorang menteri adalah untuk mengurus situasi dengan lebih baik, dan cara untuk communicate tu bukan dalam nada yang menakutkan orang lah, tetapi hanya menyatakan apa yang betul, iaitu kalau ada perkara yang mengganggu gugat ketenteraman, maka seperti biasa tindakan undang-undang boleh diambil. Ya. Okey Syaril, kalau dah tak ada lagi komen tentang Fahmi Fadzil, boleh kita pergi kepada isu lain? Ya. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like.